الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله. Apa ni? Dia kata, katakanlah contoh dia apa? Contoh dia, kita tak suka lah dengan orang ni, bini dia. Bini dia panggil tak elok lah, tak suka. Tapi Rasulullah kata, engkau hendaklah redha dengan panggilan yang lain. Apa yang panggilan yang lain ni? Maknanya, apa? Cubalah lihat kebaikan dia yang lain. Seperti menjaga anak, menguruskan rumah tangga, melayan suami, dan lain. Itu maksud dia itulah. Dan lihatlah kebaikan yang lain. Mungkin dia ada satu kesilapan dia buat kejahatan. Lihatlah kebaikan dia yang lain. Begitu juga bila melihat isteri. Isteri ada buat silap. Lihatlah kebaikan dia yang lain. Begitu juga melihat suami. Suami yang dia buat silap. Lihatlah kebaikan dia yang lain. Lepas tu Rasulullah juga kata apa? Dia kata gini. Ni hadis lagi. Tengok sebelah tu. Muka sebelah. Jangan seorang kamu memalu isterinya. Memalu ni apa? Malukan. Bukan malukan. Pukul. Ya, pukul. Belasah. Balun. Selendang. Itu memalukan isteri dia. Seperti memalu akan hamba dia. Orang dulu ni. Sedangkan kemudian jima ia pada akhir hari. Akhir hari apa? Malam. Malam. Malam hari jima pula. Siang hari pukul. Tak patutlah macam tu. Tak patut. Hikayat orang. Hikayat orang ni orang cerita lah. Diceritakan oleh orang. Bahawa sesungguhnya seorang lelaki datang ia kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Padahal hendak mengadu kepada dia, nak ngadu kepada dia. Akan kejahatan perangai isteri dia. Maka berhenti ia di sisi pintu dia, menanti ia lelaki itu akan keluarnya Sayyidina Umar. Ada seorang ni, zaman Sayyidina Umar, dia pergi rumah Sayyidina Umar. Dia nak mengadu lah. Akan kejahatan isteri dia. Dia pun tunggulah dekat rumah Sayyidina Umar.
Nak tunggu Sayyidina Umar keluar. Lepas tu nak mengadu lah. Maka waktu dia tunggu dekat pintu tu, mendengar ia akan isterinya berpanjanglah menyakiti atasnya dengan lidahnya. Dia dengar bini Sayyidina Umar ni tengah bebel dekat Sayyidina Umar dengan perkataan-perkataan yang sangat menyakiti. Kita kena faham jangan jadikan cerita ni sebab untuk perempuan sakiti lelaki, suami dia. Berdosa tetap berdosa. Dia kena faham. Ada cerita, saya dah cakap lah, ada cerita khas untuk orang lelaki, ada cerita khas untuk orang perempuan. Mana orang perempuan kalau dia cakap, bini Sayyidina Umar pun dia sakit hati lelaki dia, apa salah aku buat? Salah tetap salah. Dosa tetap dosa. Tak boleh cakap akhirat ni kenapa kau sakiti hati suami kau. Nak kena seksa lidah ni nak kena bakar ni akhirat. Dia kata, Sayyidina Umar pun punya bini pun buat. Aku orang biasa, apa salah aku buat? Tak boleh. Oleh kerana itu. Ini cerita ni menjadi iktibar pada suami. Bukan alasan untuk isteri buat. Faham tak? Faham, Ustaz. Faham tak wahai para perempuan dalam ni? Faham, Ustaz. Kalau tak takut lidah kena gunting, kena bakar besok, cakaplah apa-apa kat suami. Pergilah sakit hati suami. Pergilah bagi alasan. Bini Sayyidina Umar buat, aku lagi lah. Aku bukan bini Sayyidina Umar. Cakap. Stapler. Tidak berusaha. Tidak berusaha. Ini dia dah salah ambil iktibar. Dia dah salah belajar. Dia dah salah ambil faham. Cerita ni ialah supaya orang lelaki sabar dengan isteri dia. Bukan alasan isteri dia nak berletak, nak maki hamun, nak cakap kasar-kasar, nak hina. Bukan. Kena faham. Kena faham. Kita kena faham. Belajar bukan nak jadi lagi tak baik. Dulu tak lawan suami. Sekarang lawan suami. Kenapa lawan suami? Aku belajar Sayyidina Umar punya isteri pun gitu. Apa salah aku itu? Ni. Ini maknanya Allah bukan nak jadi lebih bagi baik. Bimbang Allah nak biarkan dia jadi jahat dengan belajar agama. Ada orang macam ni. Isteri suami kata janganlah cakap macam ni, tak baik. Isteri tak baik cakap suami gitu ni. Dia kata apa? Alah Sayyidina Umar punya bini pun buat. Dia kata, ni bengong tak habis-habis ni. Padahal dia diam juga. Waktu isteri dia cakap macam-macam pada Sayyidina Umar ni dia mengambil kedudukan untuk diam. Tiada jawab atasnya. Waktu Sayyidina Umar ni dia masuk syurga. Umar di syurga, Rasulullah kata kan. Umar di syurga. Umar di syurga. Maka berpaling lelaki itu. Berpaling ni maknanya lelaki tu dia patah balik lah. Dia tak jadi lah. Dia tak jadi nak ngadu. Dia tengok dia macam tu, dia tak jadi nak ngadu. Padahal berpaling dia. Berpaling dia maksudnya apa? Dia patahlah balik. Dia patahlah balik. Maka dia patah balik tu Sayyidina Umar keluar. Maka melihat dia akan lelaki ni sudah berpaling pergi. Dia nampak lelaki ni dah pergi. Boleh ya. Maka menyerulah Sayyidina Umar akan dia. Panggil. Yang ni memanggil dia akan lelaki itu dan berkata pula, apa hajat kau datang? Dia kata, lelaki ni kau datang kenapa? Hantar lemang ke? Hantar durian ke? Tu dia tanya tu. Kenapa kau datang? Nak ajak minum teh ke? Maka berkata ia. Berkata lelaki tu pula. Ya Amirul Mukminin.
wahai ketua orang-orang mukmin, datangku kerana mengadu aku akan dikau, akan kejahatan perangai isteriku. Aku datang ni nak ngadu kat engkau akan perangai bini aku. Dan berpanjanganlah menyakiti atasku, selalu cakap benda-benda yang menyebabkan sakit hati aku. Tetapi mendengar aku akan isteri engkau sepertinya demikian juga. Dan kebetulan didengar pula isteri Amirul Mukminin ini tengah sakiti hati Sayyidina Umar ni. Tak tahulah sakit apa, tak tahulah. Maka kembali aku dan berkata, maka aku patah balik lah dan berkata, apabila ada demikian hal Amirul Mukminin isterinya, maka betapa aku. Bini Amirul Mukminin pun macam ni, apa hal lagi bini aku? Yang aku ni orang awam. Ini pengajaran ni untuk lelaki. Bukan pengajaran ni untuk perempuan supaya dia menyakiti hati suami dia. Bukan, ini sangat salah. Saya cakap, jangan salah faham jangan salah faham belajar agama ni. Jangan jadi alasan untuk kita makin jahat. Makin teruk mulut kita. Orang belajar agama makin baik. Bukan makin teruk. Kalau belajar agama makin teruk. Teruk lah. Teruk. Maka berkata Sayyidina Umar radhiyallahu an, ya akhi. Akhi ni apa? Wahai saudaraku. Bahawa sesungguhnya menanggung aku akan dia, sabar aku akan dia, maksud itulah, kerana beberapa haknya di atasku. Bahawa sesungguhnya memasakkan makananku. Dan Umar kata, kenapa aku sabar dengan dia? Kenapa aku sabar dengan dia? Kenapa aku sabar dengan dia? Dan Umar kata, sebab dia ni, dia tanggung aku. Tanggung apa? Masak dia untuk aku, makanan aku. Bakar dia akan roti. Bini dia ni bakar roti, orang Arab kan bakar roti. Membasuh dia akan kain kul lagi. Basuh baju semua, perempuan ni, bini dia ni. Memberi susu dia akan anak aku. Padahal wajib atas aku sekaliannya. Padahal, kalau ikut hukum, lelakinya wajib basuh kain, lelakinya wajib sediakan makanan, lelakinya wajib bakar roti untuk keluarga. Sebenarnya dalam hukum ada begitu. Faham ni? Tahu tak ni? Tahu tak hukum ni? Tahu Ustaz. Yang wajib lelaki buat, bukan perempuan. Yang wajib masak lelaki, bukan perempuan. Yang wajib basuh kain lelaki, bukan perempuan. Yang wajib bakar roti, lelaki bukan perempuan. Yang wajib buat minum ais lelaki bukan perempuan. Ya Ustaz, Maggi pun lelaki Ustaz. Maggi pun masak awak Ustaz. Yang wajib masak Maggi lelaki bukan perempuan. Bat? Dengar tak Bat? Saya setakat ni orang rumah saya buat. Desin masak saya dah mati lah Ustaz. Desin masak saya dah mati. Amboi, desin dah mati ni pula. Saya JPJ tak approve Ustaz. JPJ saya bro. Tengah tiang. Fail. Okey. Padahal wajib atas aku sekaliannya. Dan orang kata sebenarnya aku yang untuk buat. Bukan dia. Yang demikian itu tiada wajib atasnya. Bukan buat tujuh poin pada dia sebab aku. Tapi dia buat. Dia bakar. Pastilah dia dapat pahala. Rasulullah sebut apa? Perempuan yang bakar roti
untuk suami dia, orang Arab dulu bakar roti. Perempuan yang bakar roti untuk suami dia, maka akan dibina apa? Tembok. Akan dibina tembok yang memisahkan dia daripada Neraka. neraka. Akan dibina tembok. Tembok macam mana? Tembok yang memisahkan dia daripada api neraka. Kenapa? Bakar roti je. Bakar roti je. Habis kita kata, masak nasi je lah. Sama lah. Sama je. Sama lah Ustaz. Diibaratkan bakar roti. Orang Arab bakar roti. Habis itu, tak nak lah masak. Asam pedas. Kenapa? Tak ada hadis yang Termasuk pedas. Maggi sekali Ustaz. Janganlah bingung sangat. Itu. Janganlah bingung penuh gitu. Lakar lah Ustaz. Kan kias. Tu kias. Ustaz nak tanya boleh? Ah, Kalau macam isteri dia bukan tak nak buat, tapi dia macam nak train suami dia, so that suami dia mungkin sebelum ni tak faham benda tu semua tanggungjawab dia. Tapi wife ni ada macam saya lah, ada rasa macam nak train, so that kita tak buat dan kita bagi dia buat supaya dia train himself untuk rasa tanggungjawab tu. Macam mana tu Ustaz? train. Saya kalau train ni saya ingat ada orang Korea cakap dengan saya lah. Our place is not a training center. Hyundai Construction berarti interview. Our place is not a training center. Sama juga lah. Dia watak train ni, betulnya suami train isteri lah. Sebenarnya lah. Suami isteri train anak. Itu sebenarnya lah. Yang penting suami dia mesti tahu dulu, ini adalah kewajipan dia. Ini adalah kewajipan dia. Dan bila dia serahkan kepada suami isteri dia buat, patutnya isteri dia berhak lah untuk menuntut apa-apa bayaran saguati. Sebenarnya lah. Sebenarnya. Tapi dah jadi adat kebiasaan orang kita dari dulu tau. Dari zaman mak kita dulu, zaman nenek kita dulu. Yang buat kerja ni perempuan. Sebenarnya bukan tanggungjawab perempuan. Tapi inilah pahala yang besar bagi perempuan kalau dia buat. Sampai Rasulullah kata apa? Engkau bakar roti, Allah bina kau tembok daripada engkau dengan api neraka. Antara engkau dengan api neraka ada tembok yang tinggi. Yang mana engkau takkan rasa bahang apa semua api neraka. Kenapa? Kat dunia engkau bakar roti. Bakar roti je. Maknanya engkau berikan makanan lah. Untuk keluarga kau, untuk suami kau jadikan makanan. Lepas tu kalau kita masak dekat rumah, kita ingat apa Rasulullah kata, Allah Ta'ala janji nak bina tembok. Mungkin dia lebih beri semangat kat kita lah untuk bawa kerja rumah. Kita buat, kita dapat pahala. Kita buat, suami kita reda. Suami kita reda kat kita. Kenapa? Dia nampak kita buat, kita masak sedap ke apa benda ke, kita kemar rumah ke, rumah kita bersih ke apa benda ke. Dia suka kita, dia reda kita. Burung-burung di langit akan mohon ampun kat kita. Ikan-ikan di laut akan mohon ampun kat kita. Malaikat-malaikat akan mohon ampun kat kita. Kenapa? Apabila suami reda. Memang tak wajib buat. Tapi suami kata, tolonglah masak nak makan. Dia buat goreng telur ke, apa benda, masak Maggi ke, apa benda ke. Buat minum ais ke, apa benda ke. Suami pun rasa, baik isteri aku ni. Bagus. Ini bukan kerja dia, tapi dia buat. Sebagai manusia yang normal, kita rasa macam tu tak? Rasa Manusia normal lah. saya normal lagi rasanya. Kalau suami yang normal, dia rasa, dia mesti rasa bagus isteri aku. Lebih lagi bila dia faham, ini bukan kerja dia. Ini bukan kerja dia. Masak bukan kerja dia. Botolkan bukan kerja dia. Tapi dia tolong. Pastilah dia dapat pahala. Pasti. Dia dapat pahala. Setiap helai baju dia basuh dia dapat pahala. Kalau suami buat, suami dapat pahala. Atau melaksanakan tanggungjawab dia.
Bila isteri buat, isteri boleh buat pahala. Atas apa? Atas dia menolong suami dia. Lepas tu Sayyidina Umar kata, benda ni bukan kerja dia. Tapi dia buat. Jadi banyak benda dia tolong aku, dia kata apa? Tiada wajib benda ni atas dia. Dan lagi menetapkan hati aku dengan dia daripada mengerjakannya haram. Maknanya dia layan nafsu suami dia. Bila nafsu terlayan, terjagalah mata, terjagalah ingatan, terjagalah apa-apa perasaan. Bila dah terjaga begitu, siapa yang melayan dia adalah isteri dia. Bila isteri dia layan dia, bila isteri tolong dia uruskan rumah tangga, dia kata, maka menanggung akan dia demikian itu. Teruk dia, kena buat kerja kat rumah. Menanggung dia akan demikian itu. Jadi, aku ni sepatutnya hendaklah menghargai dia, sabarlah dengan perangai dia. Dia cakap terima kasih pun dah suka dah Ustaz. Dia cakap terima kasih pun dah suka dah. Belum lagi balasan Allah. Belum lagi tembok yang dibina. Alhamdulillah, orang lain kena masuk neraka. Orang lain kena bahang neraka. Kita ada tembok. Kita belum cerita basuh kain punya pahala. Hari-hari. Lepas tu Ustazah Asma kan. Saya pernah dengar ceramah dia lah. Dia kata lubuk pahala perempuan ni kat rumah. Lombong pahala perempuan ni kat rumah. Kat rumah. Dia basuh pinggan dia dapat pahala. Kenapa? Patutnya suami dia basuh pinggan. Dia basuh pinggan dapat pahala. Suami basuh pinggan pun dapat pahala. Tapi dia basuh pinggan, dia dapat pahala basuh pinggan, dia dapat pahala tolong suami. Ada 2 pahala. Dia ringankan tanggungjawab suami dia, dapat pahala. Pasti Allah beri pahala. Dengan syarat dapat pahala ni syarat dia apa? Ikhlas. Ikhlas. Buat ni semata-mata nak tolong suami. Kenapa? Semata-mata Allah. Nak harap Allah bagi pahala. Bukan nak harap apa-apa daripada orang lain. Tapi nak harap Allah beri ganjaran. Nak harap Allah. Ya Allah, kau lihat aku basuh pinggan, ya Allah. Kau lihatlah, ya Allah. Moga kau berilah aku ganjaran. Mungkin kita punya zikir tak banyak. Mungkin sembahyang kita dalam kabut. Mungkin baca Quran tak banyak. Allah takdirkan dapat pahala dengan apa? Dengan buat kerja rumah. Allah takdirkan kita ni tak masuk neraka dengan dibina tembok, dengan bakar roti. Bukan harapkan pokong Ustaz Bukan harapkan pokong. Pokong tak ada lah. Pokong tu sampingan. Sampingan. Ada backup. Ada backup. Ustaz, betul lah Ustaz. Sentap juga lah Ustaz. Dia Kalau sebenarnya nak beri lagi bagus kan. saya pernah satu, Sayang. Kau nak beri tak, Ustaz. apa? Ada satu kes ni Ustaz, dia lelaki, dia suami lah. Saya pernah baca lah. Dia sabar dengan isteri dia. Macam contohnya isteri dia ni buat kerja rumah semua okey. Tapi satu perangai isteri dia yang dia tak boleh tahan ialah isteri dia ni kerap sangat dengan handphone, which selalu tengok Facebook, Instagram apa semua. Sampai kadang-kadang suami panggil tak dengar semua. Tapi kerja rumah semua dia buat. So kadang-kadang bila kita tengok ujian rumah tangga ni beza-beza Ustaz. Ada yang suami macam tu, ada yang isterinya pula macam tu. Jadi perlu inilah. Patutnya kalau begitu kan, tinggalkan kejap handphone lah. Kita tahu handphone ni antara benda yang ulama kata dajal. Dia curi masa kita bersama dengan isteri kita. Kadang-kadang suami panggil pun tak dengar. Kadang isteri panggil pun tak tahu. Kadang-kadang tak tahulah dia kahwin dengan handphone ke dia kahwin dengan aku. Kalau ada suami sampai rasa begitu maknanya ada benda yang tak baik. Ada benda yang tak baik dalam hati suami dia. Walaupun suami tak cakap. Tapi suami dia rasa gitu, itu pun dah jadi tak baik pada isteri dia. Sebenarnya gitulah. Ada suami mungkin tak cakap. Diam Kenalah cakap Ustaz. Terus terang baru isteri tu tahu. Yelah, ada suami tak nak cakap. Kau cakap bini dia mengamuk. Ada bini tak nak cakap. Cakap suami dia mengamuk. Pada cakap, lepas tu tahu dia cakap mengamuk. Tu tak boleh cakap lagi dah. Ada isteri tak boleh cakap dengan suami.
Dah cakap, abang ni asyik dengan handphone. Dulu dah cakap, suami dia mengamuk, balik handphone. Jadi, akibatnya apa? Dia tak cakap. Fikir diri lah, dia cakap sekali dah. Fikir diri. Tapi suami tu, dia ada tu benda, tiket, yang isteri mesti dapat untuk masuk syurga. Apa tiket tu? Apa tiket dia? Redha. Redha. Perkataan dia redha. Kalau isteri suami ni dalam hati dia tak redha, tak redha. Tengok perangai gini-gini, leti-leti tak redha. Walaupun dia sabar, tapi dia tak redha. Sabar lain, redha lain. Tahu? Sabar satu peringkat, redha satu peringkat. Tapi yang menyebabkan suami isteri masuk syurga, bukan dengan sebab sabarnya suami tu. Sabarnya suami tu mengekalkan rumah tangga dia lama. Tapi yang ada tiket jadi isteri masuk syurga, ialah apabila suami tu redha dekat dia. Kalau suami ni, dia seronok, tengok bini dia masak, dia seronok, bini dia macam ni, dia seronok, bini dia macam ni, selagi benda yang dia buat itu tidak langgar syariat, dan isteri ni faham, dengan buat benda ni, suami dia makin sayang dia redha lah. Makin suka dekat dia, dia kena buat jalan ni. Dia kena buat jalan ni. Dia kena buat jalan ni. Lepas tu dia kena kenal suami dia lah. Kalau kahwin dah 20 tahun, takkan tak kenal suami. Apa yang suami suka tak suka. Takkan isteri, suami tak sabar perangai bini dia. Takkan tak kenal lah perangai bini dia. Kahwin 20 tahun takkan tak kenal lagi. Kalau kahwin 2 tahun, mungkin banyak lagi benda tak kenal. Ini kahwin 20 tahun. Jadi perjalanan ni yang kita kena faham. Bila Sayyidina Umar kata, maka berkata oleh lelaki itu, hai Amirul Mukminin, seperti demikian itulah isteri aku. Apa maksud dia? Wahai Amirul Mukminin, begitu jugalah bini aku. Dia buat aku masak, dia buat untuk aku bakar roti, dia buat untuk aku, dia uruskan rumah tangga. Dia buat untuk aku, dia beri susu untuk anak aku. Sama jugalah, padahal bukan kerja dia, kerja aku. Maka berkata Sayyidina Umar, tanggunglah olehmu akan dia. Maka bahawa sungguhnya ia masanya sedikit. Maknanya kalau dia beletih tu sekejap je, daripada banyak benda lain yang dia buat menolong dia. Sayyidina Umar. Faham tak kisah ni? Wahai para lelaki sejati. Faham, Ustaz? Faham tak? Lelaki yang dia faham. Insaf Ustaz, insaf. Insaf. Amboi, insaf. Perempuan tak boleh jadikan alasan. Faham aja Ustaz, tapi tak nak tolong. Nak buat macam mana tak nak tolong, kan? Rugilah dia tak ada pahala tolong. Untunglah isteri. Untung apa? Dia buat dia dapat pahala. Dia tolong. Kita pun nak bagi dia pahala ke Ustaz? Ya, dia pahala lah. Lepas ni memanglah. Lepas ni lepas kelas ni cukup pergi dapur. Masuk pinggan ni kan? Balik pun orang rumah. Jangan masuk pinggan ni. Saya balik masuk. Cik. Main-main. Saya tak masak je Ustaz. Lain semua saya buat. Ni tengah basuh ni Ustaz. Masak saya penat sangat lah. Kalau dulu saya masak. Yang lain basuh baju semua saya buat. Okey lah. Isteri pun kena faham lah kan. Itu dulu-dulu Bat. Sekarang pun kena buat juga. Okey, ada pertanyaan. Cukup dengan membincang hari ni. Nanti perbincangan tak habis nanti. Okey. Dan dihikayatkan orang lagi. Sebagaimana orang cerita lah. Bahawa sesungguhnya ada setengah daripada orang soleh. Kita tak ada ayat. Kita cari rotan sikit. Rotan ni penting kan. Kata Sayyidina Umar, bila isterinya menyakitinya. Apa dia kata?
bahasa lain lah isteriku memasak, membakar roti, memberi susu pada anakku. Sedangkan semua itu bukan tanggungjawab dia. Dan adalah ia tanggungjawab aku. Maka seharusnya aku sabar atas perkara yang menyakiti aku. Boleh dia kau macam lagi lah. Ni. Lepas ni tak boleh pula kita bergaduh dengan suami kita. Ustaz, eja menyakiti tu Ustaz. Kita aja. Saya tengah repair. Semua itu okey. Lepas ni saya yang bimbang. Lepas ni isteri tak nak buat rumah. Bila dia dapat tahu, bukan tak jawab dia. Walaupun tak apa, dia nak tak buat pun tak apa. Suami balik je, tengok dah macam lain dah. Baju tak basuh, ni tak ni, masak tak nak, ini. Dia kata apa? Bang, saya tadi belajar muhimah. Ustaz cakap. Bang, saya belajar muhimah. Baru saya tahu rupanya ni semua is not my responsibility. Ni bahaya dia kat sini, belajar ni. Starting from today onward, I don't want to do. Macam Bat. Buatlah, buat tak apa, buat dapat pahala. Apa boleh pahala? Amboi, garam ni. Tak apa, nanti abang bawa kawan tolong. I pun nak bagi you pahala je tak? Saya jawab macam ni, abang bawa kawan tolong. Semua saya tak nak buat. Even sekeping, sebiji sudu pun saya nak basuh. Abang nak basuh ni. Abang nak makan, masak ni. Grab ada, order ni. Baju abang, basuh ni. Abang keluar rumah, saya tak nak gosok baju abang lagi. No more. Okay. Apa cakap? Nanti Boleh saya cuba jawab Ustaz? Ya, jom kita pergi ambil duit. pokok. Abang bawa balik kawan, saya cakap. Ustaz, boleh saya cuba jawab? Jawablah, saya dah jawablah. Okey, pada kefahaman saya, apabila perkara macam ni timbul, kalau si suami tu memerintahkan isterinya pula, even though it's not your duty, but I'm asking you to do it, dan benda tu akan menjadi arahan kepada isteri dan isteri akan patuh tak Ustaz? Boleh ke macam tu Ustaz? Yes, itu jawapan dia. Ya. Pada mazhab Syafi'i, kalau suami dia kata masak, walaupun asalnya bukan kerja dia. Suami kita basuh kain. Dia kena taat, dia kena buat. Selagi benda ni tidak bercanggah dengan syariat. Itu jawapan dia. Tapi Allah bagi pahala tak kat bini ni? Bagi pahala. Tapi kalau dia kata, bang tak lihat lah bang lain nak basuh kain. Tak apa, saya basuh. Gitulah. Gitulah aturan dia. Bila suami tua, dia kena buat. Kalau dia sihat lah. Kalau dia dah sakit dah apa, tak boleh lah suami tua lagi dah. Pada taat, pada nak mendapat taat pada suami, pada nak mendapat taat, yang mana taat ni pahala dia sangat besar, taat ni mendapat taat ni pahala sangat besar, maka suami kata, basuh kain okey, dia basuh. Pada mendapat taat. Bukan pada melaksanakan kewajipan. Pada mendapat taat. Bila dapat taat,
perempuan yang taat pada suami ni, kan kita katakan, apa, semayang 5 waktu, Nabi kata nak masuk syurga, perempuan ni semayang 5 waktu, ingat tak nota dulu? Lagi Ingat apa? lagi dapat puasa. Puasa Puasa bulan Ramadan. bulan Ramadan, Lagi? menjaga kehormatan diri, Jaga kehormatan diri. Taat pada suami. taat Menjaga pada kehormatan suami. suami. 4, taat pada suami. Dengan suami. Lagi suami ni dia suruh benda yang bukan benda haram lah. Kalau suami tu benda haram memang tak boleh buat. Berdosa buat. Boleh ngadu dengan bagadi. Dia suruh saya hidangkan arak. Oh tak boleh. Dia beli arak, tahu dah botol. Gelas aku nak minum. Ni nak mampu dengan suami ni. Ni kena mengadu. Tak boleh. Tak boleh begitu. Bulan puasa masak. Saya tak puasa ni. Masak. Kenapa macam puasa? Malas lah. Tak boleh. Ni kena mengadu. Panggil kawan datang. Masak. Makan. Makan dalam rumah tak puasa. Isteri masak. Oh, tak masuk akal. Ada saya dengar orang buat. Tak masuk akal. Jadi, kalaulah kita rasa dia memang tak nak buat, kalau atas kita dasar kita nak menyelamatkan dia, jangan derhaka, jangan suruh. Jangan suruh. Bila suruh, dah jadi wajib aradi pada dia, wajib yang datang pada dia, dia kena buat. Bila kita suruh, dah ada hukum kat dia, dia kena buat. Lagi kita boleh buat, kalau kita rasa dia ni memang tak nak buat, tak nak volunteer pun buat, lagi kita boleh buat, kita buat. Itu cara paling selamat lah. Dan jangan nanti suami balik petang kerja, membebel. Marah. Suami kata, kenapa marah-marah? Oh, tadi saya belajar muhimah tadi, bini Amirul Mukminin Omar marah-marah. Dan Umar kata dengan kawan dia yang nak mengadu pasal isteri juga, sabarlah engkau. Bukan. Cerita ni bukan untuk alasan kita pergi marah suami kita. Cerita ini adalah untuk suami mengambil iktibar agar sabarlah dengan perangai seorang isteri. Kenapa? Banyak lagi kebaikan yang dia buat. Banyak lagi kebaikan yang dia buat. Maknanya iktibar ni juga pada isteri juga. Kalau suami ni ada buat silap, banyak lagi kebaikan yang dibuat. Itu yang kaedah yang diajar oleh agama supaya rumah tangga ni janganlah bergegar-gegar. Janganlah bercerai-berai. Banyak lagi kebaikan yang dibuat. Mungkin dia ada buat silap. Mungkin. Pasti dia pernah buat silap. Banyak lagi kebaikan yang dibuat. Jangan hanya sebab satu kesilapan ni menyebabkan pukul rata kata tak elok. Lepas tu Rasulullah kata apa? Perempuan yang banyak masuk neraka ni sebab kufur dia pada suami dia. Kufur apa? Kita kata kalau dekat macam mana kita kata kufur nikmat. Bukan kufur pada akidah dia. Kufur dia pada suami dia. Rasulullah kata dalam hadis apa? Jika suami dia membuat satu kesalahan, maka dia katalah tak ada kebaikan pada engkau. Ni. Dia perkataan dia belum sebut ni. Yang dia nampak perempuan ramai dalam neraka sebab dia kebanyakan dia sebab ni. Tak ada kebaikan untuk engkau. Dia kata. Padahal suami dia buat silap. Suami dia banyak lah buat kebaikan dekat dia. Macam-macam lah. Tak ada kebaikan untuk engkau. Maknanya dia kufur dengan segala kebaikan yang suami buat dekat dia. Itu nikmat yang Allah beri tu. Dia kufur pada suami dia. Kufur pada suami ni maknanya apa suami buat baik kat dia, dia tak pandang. Dia lupa. Dia tak nampak. Dia hilangkan dia fikiran dia. Sampai dia kata apa? Tak ada kebaikan untuk kau. You are useless. Tak guna. Useless. Wireless. Cordless. Apa lagi gila dah? Marvelous. Marvelous. Oh, marvelous bagus. Apa buat? Toothless. Isteri buat silap lah tu. Suami boleh kata, abang ni useless. Hairless. Jealous. Hairless. Hairless no hair. Hairless. Abang Zah, janganlah Abang Zah. Jangan kot. Hairless.
Useless, airless, wireless, cordless, paperless. Apa semua sebut. Tak ada gunanya. Wireless. Wireless. Ini Dia yang sebenarnya suami tak boleh malas sebenarnya. ini yang Rasulullah kata kufur ia pada suami dia. Ni jaga-jaga lah. Kalau tak ni jaga-jaga. Inilah perempuan macam inilah yang Rasulullah tengok ramainya dia dalam neraka. Lepas tu kagum burung-burung di langit. Kagum ikan-ikan di laut. Kagum para malaikat. Tengok isteri taat bersuami dia. Mereka semua angkat tangan ramai-ramai. Sebut ramai-ramai apa. Ya Allah, kau ampunkan perempuan ni. Kau beli rahmat perempuan ni ramai-ramai. Setiap kali wanita itu, perempuan itu taat dia pada suami dia. Suami balik, haus lah. Ambil air. Kita nampak tak ada apa Ambil air, buat minum ais, letak je. Mam, dia letak je air tu, suami dia minum. Malaikat-malaikat semua mendoakan dia. Kenapa? Taat dia pada suami dia. Suami tu buat air, dia buat air. Kalau dia kata tak nak buat lah, bukan tanggungjawab saya. Betul. Tapi ruginya dia. Ruginya dia. Malaikat nak doakan dia ni. Ruginya dia. Burung di udara nak doakan dia. Burung bukan seekor tau. Ruginya dia. Penonton di laut nak doakan dia. Yang kita dah baca dulu kan. Apa? Taat dengan suami dia. Apa? Buat teh. Baru ada perasaan, ni suami aku, ni isteri aku. Kan? Lepas tu orang dulu kata kan. Orang dulu kata apa? Nanti sakit bening ada orang jaga. Kan itu kan? Maknanya adalah orang siapkan makanan. Orang dulu kan kata gitu kan? Dia kata rumah ni macam sunyi. Rumah ni macam tak cantik bila tak ada isteri. Dia macam gitu, dia cakap cara dia, orang macam gitulah. Okey. Macam tak buat hati je. Okey, Ustaz. Okey. Tadi baru nak kata tak payah buat. Alamak, kena buat pula. Ini ni aku tak buat hati ni. Okey lah kan. Kalau dapat suami itu pengarah, payah. Pengarah. Lah tu. Kurang manis. Ingat kena mamak ke apa ni. Balik kerja je, lah tu. Kurang manis. Ingat kena mamak ke apa, dia tu kurang manis. Okey. Dihikayatkan bahawa sungguhnya adalah setengah daripada orang yang soleh itu. Jadi apa dia punya conclusion Kalau saya baca cerita ni? Apa conclusion dia? Malam lepas ni apa kita kesimpulan? Dah biasa buat kerja rumah, tak payah buat. Adakah conclusion begitu? Pada saya kesimpulannya Ustaz, kita harus menghargai satu sama lain. Okey, satu. Itu dia conclusion. Satu, kita kena hargai sama lain. Dia ngandungkan anak kita, dia mual, muntah, mengandungkan anak kita. Dan dengan anak ni bila keluar kita rasa bahagia, betul. Tapi yang tanggung mengandung dia, yang berat bawa dalam perut dia, dia tanggung sakit kat anak dia. Mak saya kan. Mak saya cakap apa kan? Dia kata sakitnya beranak ni, mak saya kata, kalau pegang kereta nak beranak ni, mak saya kata tau, arwah ni dulu. Pegang kereta pacu tu, Volkswagen, pacu saya pakai Volkswagen tu. Masa nak beranak tu, pegang kereta ni, boleh kemek kereta ni, dia kata. Mak dia cakap dulu. Saya ingat lagi mak dia cakap tau. Dia kata jangan melawan mak je. Jangan budak-budak ni lawan mak je. Nenek saya ada, nenek saya ni, mak mertua dia lah. Mak mertua mak saya. Nenek dia kata, betul dia kata. Jangan melawan mak je. Senang ke nak beranak dengan korang ni kata. Nenek saya dulu dia berbeza itulah. Mak saya kata kalau pegang kereta tu, pacu punya kereta tu, kita Volkswagen. Dia kata dia ni keras tau. Dulu pacu saya kan, adik ayah saya ni. Saya sampai sekarang saya ingat nombor kereta dia. MA8695. Nombor pelik dia saya ingat. MA8695.
Kenapa saya ingat tak tahu? Sebab dulu dia suka bawa saya naik kereta dia. Pasal kalau saya balik Johor, dulu ni duduk Johor. Nenek saya duduk Johor, duduk dengan Pak Cu lah. Pak Cu ni yang tanah depan rumah saya ni, tanah dia ni. Dia dah meninggal lah. Tahun ni, Pak Cu. Tahun meninggal pada umur 78 78. Dia dulu dia duduk Johor masa dia bujang. Dia dah kahwin pun duduk Johor. Bila saya balik Johor, naik kereta api kan. Wah, dia main seronok. Jom naik kereta pergi Pantai Lido. Mesti bawa ni. Pantai Lido. Itu saya sampai hafal nombor dia sekarang. Kereta tu tak ada lah. MA 895. Tu mak saya kata kalau orang perempuan kalau beranak, dia pegang kereta Pak Sungur ni. Masa nak keluar anak tu, masa perut tu sakit tu, boleh kemek kereta tu. Apa? Contraction. Apa ni? Contraction. Contract. Kerja kontrak. Oh, contraction. Buat dengar sudah buat contraction. Oh, saya mengandung tak beranak-beranak. Itulah. Itu yang saya tanya buat tu ada rasa contraction tak? Nak pergi toilet ada dia. Contraction nak berak je. Semalam sakit perut lah. Malam pukul 1 pagi buang air. Pukul 2 buang air, pukul 3 buang air. Oh, sakit perut tenang saya. Tak tahulah apa contraction ada kat luar tu. Umar kata, bang, kat rumah. Macam topi hari ni pun. Itulah. Itu bukan contraction. Itu nak berak. Itu pun dah cukup sakit tau. Contraction. Contraction. Entahlah. Nak sebut tak pandai. Jadi, dia punya kesimpulan ni apa? Saya bimbang apa tahu? Saya bimbang, nanti lepas ni ada suami WhatsApp saya, nanti saya tak takut. Ustaz, sejak pagi ni dia belajar dengan Ustaz, dia tak nak buat kerja rumah. Ini saya takut lah. Nanti jangan pula ada isi WhatsApp saya, Ustaz, menyesal saya buat kerja rumah. Rupanya bukan tanggungjawab saya. Menyesal Ustaz. Saya tertipu rupanya. Tipa lagi. Tipa tertipu. Menyesal saya Ustaz buat kerja rumah. Rupanya dia tahu hukum. Saya tanya tadi, tahu tak hukum ni? Tahu. Dia tak sembunyikan hukum saya Ustaz. Menyesal saya tak belajar agama. Kalau saya belajar agama, saya tahu saya takkan buat. Saya tak nak gini, cakap gini. Boleh ke kata menyesal gitu? Tak boleh. Ini pahala yang bergunung Allah dah bagi kita tau. Hilang segala pahala Ustaz. Jangan main. Hilang pahala, jangan main. Hilang wallet pun menangis. Ikan Adila, buku saya tak dapat cop semua. Saya cop 3 je malam. Oh, terima kasih banyak-banyak Ustaz atas dorongan. Terima kasih banyak-banyak. Saya tengok nota tu. Berapa buku semalam? 11, 12. Banyak buku. Ada 10 Ustaz. Sampai bawa beg Abang Fendi bawa beg Zat ni buku si saya. Ui, banyak je kata. Satu kelas satu buku Satu kelas satu buku. Satu kelas satu buku. Pasal mula-mula dulu saya sekali kan. Lepas tu keliru pula. Memang keliru. Kalau saya dengar keliru. Kau dapat. Kalau saya ngajar 11 surau, walaupun kita tak sama, elok buat 11 buku. Kita jadikan diri kita macam hadir kat surau tau. Ini buku kita. Ada surau lain ni buku ni. Itulah. Bagus. Itu bagus. Kalau saya cek war punya canggih. Sama lah cantik. Dia ada tulis kata semangat dekat war. Terima kasih Ustaz. Tulis apa war? Lupa sebenarnya war. Tahniah Ustaz. Tahniah. Notanya sangat baik kan. Terus minum ais je. Tidak ada, tidak tulis. Itu jangan ada kepahaman yang salah Jangan bergaduh depan suami isteri. Buat macam biasa je. Kalau suami biasa tolong je lah. Kalau isteri buatlah. Tak apa. Sama-sama, betul tak? Kita ni, suami ni bukan suami yang baik. Isteri ni bukan isteri yang baik. Kita sama tak baik. Tapi macam ulama katalah, suami isteri ni ibarat tangan kiri dan tangan kanan. Kalau tangan kiri tak ada, tangan kanan tak boleh buat apa. Kalau tangan kanan tak ada, tangan kiri pun tak boleh buat apa. Sebab dia ni dikatakan saling lengkap melengkapi. Bagi kata kiri dan kanan. Bagai mata kiri, mata kanan.
bagikan kiri kanan. Itu dia kata kiri kanan ni pada pasangan suami isteri. Kalau kita ada rasa hargai menghargai, kita ada rasa tolak ansur, dan harga menghargai tolak ansur ni, dia akan datang bila ada dalam diri kita satu perasaan yang nama dia awak nama dia. Redha meredai. Satu. Lagi satu. Apa nama? Kasih sayang. Berkasih sayang. Kelas. Permintaan. Aku bini ada sebelah Mat. Jangan jealous. Ustaz tengok kat luar. Hujan tak? Oh, terang. Okey. Oh tengah. Oh okey. Maknanya apa lantunan yang baik tu cik. Lepas ni kita nak bawa 3 lah jubah. Kita nak pergi pantai PD. Kita nak nyanyi, nak tukar-tukar baju. Tu dia. Jangan main. Nanti orang kata, ni rakaman apa ni? Tak rakam. Ni dah saja buat. Sendiri punya album. Nak ambil handphone, rakam. Nyanyi lagu apa ni? Calte apa? Calte apa dia? Kusko tahe. Bawa kamera boleh buat tu. Kalau tengok orang mata sepet, ingatkan Hindustan. Bukan. Itu kami tu tengah nyanyi. Bila ada kasih sayang, bila ada gurau-gurauan, akan adalah tolak ansur. Akan adalah redha meredai. Akan adalah hargai. Abang Adi mana? Tak nampak? Ada Ustaz, ada. Oh sama tadi nama Kadang-kadang line kat sini dia on off Ustaz. Kejap ada, kejap dia dah Apa putus. ni? PD? PD Ustaz. Wah, PD sudah boleh bawa baju kerja pantai. Cantik. Bawa family pergi piknik Ustaz. Pergi piknik. Okey, bagus lah. Bagus. Kalau ada masa pergi piknik. Bawa anak-anak. Anak-anak ikut bawa. Kenapa? Suburkan kasih sayang. Ada masa jalan berdua. Ada masa pergi yang jalan. Begitulah. Itu bagus. Itu benda yang bagus. Jangan kerja 24 jam sampai tak pernah bawa bini jalan. Bini pula tu sendiri rumah tangga. Tak pernah bawa dia jalan. Abang sibuk bini itu lah kerja dia. Batu pinggan, batu kain, masak, besok batu pinggan, lipat baju, masak. Ingatan mesra dia penaja. Ustaz berkorban apa saja demimu ku sanggup menempuh mautan hati. Kak Asian kau cakap hujan kat dia. Saya dengar ngeri. Kita kena redha apa yang berlaku. Alhamdulillah untuk menenangkan hati dengan Allah. Betul. Alhamdulillah redha lah dengan apa yang berlaku. Suami tak tolong. Itulah takdirnya suami tak dapat pahala tu, kita buat dapat pahala. Redha lah apa yang berlaku. Buat dek aja Ustaz, jangan dilayan. Ya, buat dek le, nak buat apa lagi? Dah tahu macam tu buat dek aja. Buat dek le. Buat ibarat dia tak pandai, kita pandai. Betul. Betul. Ustaz, orang tanya sikit Ustaz. Bukan tanya Ustaz. Okey, kalau katakan tak belajar lah kita ni Ustaz. Tak tahu bab ni tak belajar bab hal ni. Lepas tu kita masih ada keegoan kita. Bila kita kena basuh baju apa semua. Tapi masalah kalau dulu Ustaz, bila kita jemur baju lah, lalu pula kawan, apa barang jemur baju, kena tindik ke? Macam tu kan? Itu pahala tu Haji. Orang tengok kita sedia baju dekat luar. Orang lalu. Wah, apa bini ke wah? Orang lagi gitu, betul tak? Betul Ustaz, betul. Kenapa? Orang tak belajar. Orang tak belajar tanggungjawab kita. Orang datang rumah, tengok tengah basuh pinggan. Wah, dulu tak ada pinggan. Sekarang basuh pinggan. Takut bini ke? Tengok. Kenapa jadi gini? Dia tak tahu tanggungjawab. Dia tak faham tanggungjawab siapa. Tak belajar Ustaz. Tak belajar lah. Dia akibat tak belajar. Dia hanya mengikut adat kebiasaan. Tapi orang dulu memang adat dia, terutama orang Melayu lah. Adat dia, perempuan ni di dapur. Betul tak? Adat dia perempuan di dapur. Kenapa? Suami ni dia bergiat mencari kerja.
Jadi dia tolong-menolong. Boleh kalau suami ni balik buat kerja tu boleh. Tapi tolong-menolong. Okey. Kita tak ada apa nak buat kat rumah, kita tolong lah. Tapi Allah bagi pahala. Menggunung Allah bagi pahala. Bukan kata Allah bagi pahala. Menggunung Allah bagi pahala. Suami balik tengok rumah dah kemas. Baju dah lipat. Apa semua dah lipat. Dia pun lega. Dia tengok suami, isteri aku buat. Bila dia faham ini bukan kerja isteri dia, ini kerja dia, tapi suami dia tolong, maka datanglah rasa apa pada isteri dia. Kesian. Kesian ni apa? Sayang. Kesian ni apa? Datang rasa apa pada isteri dia? Ihsan. Ihsan datang rasa reda pada isteri dia. Sanggup dia buat untuk aku. Al-Badal jumpa lagi dari bersama dengan Sanggup dia buat untuk aku ni. Buat kerja dia. Bukan kerja dia. Jadi atas dasar itulah Sayyidina Umar kata, sabarlah aku menanggung dia. Kenapa? Banyak benda dia buat. Tapi tak boleh lah kata begini. Dia bebel-bebelkan saya rempang Ustaz. Kenapa saya rempang? Dia bukan buat kerja rumah, saya yang buat. Tak boleh lah kata itu. Dan Umar tak apa. Isteri dia buat kerja rumah. Isteri dia masak. Ni dia masak. Tidak apa. Tidak gitu. Tidak. Dia bebelkan saya. Pang saya bagi sekali. Tak boleh. You are definitely wrong. Ustaz, bab redha tadi tu Ustaz, kalau misal kata suami ni memang dia buat kerja-kerja rumah, lepas tu tapi dia pula yang buat kerja rumah tu dalam keadaan penat dan tak ikhlas, tu masalah dia ke macam mana Itu Ustaz? masalah dia. Itu masalah kita. Maknanya tak tertanggung kepada isteri ni kan? Tak. Itu kalau dia buat dalam keadaan mengamuk, dia tendangnya washing machine, dia balingnya sudu-sudu, dia buat. Bila tak ikhlas, dia tak ada pahala tau. Ini yang rugi yang tak ikhlas ni. Allah tak nilai apa-apa perbuatan dia akan nama kebaikan. Rugi tak rugi, buat kena buat juga. Rugi lagi, tak dapat apa-apa. Jadi lepas tu suami ni kena belajar ikhlas ni. Perkataan satu perbuatan yang penting, syarat untuk Allah beri pahala tu nama dia ikhlas. Bukan semayang saja. Bahawa sungguhnya ada setengah orang yang soleh itu, kita sambung wah. InsyaAllah Ustaz. Isnin. Hari Isnin. Tengah hari ini ada live daripada Surau Kementerian Belia dan Sukan bab solat. Pembahagian waktu solat. Petang ni ada belajar Jamak Kasar. Malam ni malam apa? Rabu Ustaz. Rabu malam Belum ada Jumaat lagi Ustaz. Malam ni ada ceramah Isra Miraj dekat Surau Damai Indah. Patutnya baca penawar bagi hati. Malam tadi dia WhatsApp saya, Ustaz boleh tak tukar tajuk bagi ceramah Isra Miraj? Boleh lah, tak apa lah. Lepas tu Isyak belajar slide puasa. Sambung yang itu hari. Yang Isra Mi'raj tu selepas maghrib Ustaz? Maghrib. Malam ni lah? Tak tahulah apa benda dia cakap lagi. Okey. Nak buat kitab je. Apa dia tak tahu? Itulah. Nak buat slide sikit lah. Diorang tak kira projector. Tengoklah Kang apa dia cakap. Dah lama tak ceramah Isra Miraj ni, dah lupa lah. Selalu saya ceramah cakap pasal apa, jarang orang panggil ceramah Isra Miraj ni. Kalau maulid, baru dia orang panggil. Isra Miraj ni dia tengok dia cakap. Ustaz, saya cadangkan boleh Ustaz? Ya. Ustaz sentuh tentang kesan kalau tak sembahyang kepada diri sendiri, masyarakat dan negara. Memang Isra Miraj ni dia mengambil tanggungjawab solat tu. Sebab 80% rakyat Malaysia tak sembahyang Ustaz. Memang. Dia sekarang ni kalau ikut bancian dikatakan 75% tak sembahyang. Dahsyat dia orang Malaysia ni. Kita nampak masjid penuh orang. Tapi sebenarnya 70% tak sembahyang. Yang sembahyang tu pun 20% tu tak betul tahu hukum ke tidak, belajar ke tidak pun tu hal itu. Teruk. Bukan Malaysia, negara lain pun sama lah teruk. Jadi tak tahulah. Dia yang susah ni, yang datang-datang surau ni orang sembahyang.
Yang tak main yang tak datang. Jadi mereka tak dengar tak biar ni. Tak apalah, kita ikhtiar lah kan. Macam mana yang disuruh, kita buat lah. Okey, nanti jumpa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada antara kami sakit, ya Allah, keluarga kami sakit, ya Allah, sembuhkanlah ya Allah. Jadi kalau penyakit ini maaf berdosa kami, ya Allah. Elakkanlah kami, jauhkanlah kami, hindarkanlah kami dari segala bala, segala wabak penyakit, ya Allah, yang melanda sekarang ini, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jika ada antara kami, ya Allah, sedih, dilanda ujian kehidupan, sedih mengingatkan segala kenangan pahit dulu, ya Allah. Jadi kalau ia ini sebagai satu pemberdosa juga, ya Allah, dan angkatlah kesedihan ini supaya rehatnya hati kami ini untuk fokus dan taat kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jika ada antara kami yang diberi nikmat yang melimpah ruah, ya Allah, jadi kalau kami orang syukur, ya Allah. Jadi kalau kami orang syukur pada Engkau segala nikmat yang Kau berikan. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkanlah kami, dosa kami, kedua bapa kami, dan kasihanilah mereka seperti mana mereka mengasihani kami sejak kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Apa maaf, pasti banyak kurangan. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.